Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Lama cikgu tak bersiaran kan? Biasalah anak-anak ada sedikit masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Apa khabar anak-anak cikgu? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan yang baik. Okey anak-anak, hari ini kita nak belajar macam biasa. Siapa nak belajar dengan Cikgu Lin? Wah, ramainya nak belajar dengan Cikgu Lin. Okey, jom kita mulakan kelas kita sekarang. Baiklah anak-anak, tajuk kita pada hari ini ialah pengurusan ruang kediaman. Dekat sini cikgu nak tanya, siapa yang ada rumah? Mestilah semua orang ada rumah kan? Nampak ni, kita pun, cikgu pun, awak semua pun memang ada rumah. Hari ini, inilah tajuk kita, pengurusan ruang tempat kediaman. Okey, jom kita mulakan. Okey anak murid sekalian, untuk pengetahuan semua, cikgu nak terangkan jenis ruang tempat kediaman ni terbahagi kepada 3. Kita ada ruang sosial, ruang kerja dan ruang persendirian. Nanti kita akan pergi satu persatu untuk melihat apakah yang dikatakan ruang persendirian, ruang kerja dan ruang sosial. Okey, jom kita mulakan dengan ruang sosial terlebih dahulu. Okey anak murid, jom kita berkenalan dengan ruang sosial. Okey, apakah yang dikata ruang sosial? Okey, merupakan tempat berehat, melayan tetamu, berinteraksi sesama ahli keluarga dan mengisi masa lapang. Contoh, ruang tamu dan ruang makan. Di sini cikgu sediakan contoh ruang tamu. Manakala gambar di sebelah ini pula contoh ruang makan bersama keluarga, ataupun kalau ada saudara yang datang, kita pun akan makan dekat ruang makan. Begitu juga dengan ruang tamu, ruang seisi keluarga, di mana kita dapat menonton televisyen dengan keluarga. Kalau ada tetamu pun, kita akan ajak mereka duduk di ruang tamu. Okey anak murid semua, apa kata kita take file sekejap boleh tak? Dahagalah pula cikgu rasa. Sambil-sambil cikgu minum sekejap tu, apa kata awak semua tengok satu video? Nak tak? Kalau nak, jom tengok video ni. Nanti cikgu nak tanya soalan tau. Okey, jom kita tengok. Baiklah anak-anak, kamu perhatikan apa yang berlaku pada rumah yang cikgu tunjukkan ini ya. Kita take file sekejap. Okey, anak-anak, tadi dah tengok video kan? Gambar apa yang awak nampak tu? Ya, gambar rumah. Cantik tak? Cantik kan? Tapi dekat Malaysia ada tak rumah macam tu? Mungkin ada kan, mungkin tak ada. Tapi dia punya reka bentuk rumah tu cantik. Sebenarnya saja je cikgu tunjuk ke awak supaya awak dapat take file sekejap, tengok video sekejap, barulah kita ke tajuk yang seterusnya. Okey anak-anak, jom kita tengok tajuk ruang kerja. Apa tu ruang kerja? Okey, jom kita baca bersama-sama ya. Melakukan aktiviti penyediaan dan penyimpanan makanan, menyimpan barang, melakukan kerja pembersihan dan penyelenggaraan serta tempat meletak kereta. Contoh dapur kan, stor, garaj dan ruang mendobi. Di sini cikgu sertakan sekali contoh dapur. Kalau store ni pun dekat rumah, cikgu rasa dekat rumah semua mesti ada store lah kan. Garaj ni tempat untuk letak kereta. Kan? Biasanya dekat rumah kita memang ada satu garaj. Kita nak parking kereta, letak motor, letak basikal kan. Dan seterusnya ruang
mendobi. Ruang mendobi ni maksudnya tempat awak cuci pakaian, awak letak mesin basuh, mesin pengering. Lepas tu boleh letakkan juga barang-barang mendobi yang lain. Baiklah, seterusnya apa kata kita lihat pula? Ni ruang persendirian. Apa tu ruang persendirian tu? Okey, jom kita baca ya. Merupakan tempat berehat dan menyimpan almari pakaian, membersih dan mengemas diri. Contoh bilik tidur dan bilik mandi. Di sini merupakan contoh bilik tidur. Ada katil, ada almari pakaian kan. Dekat sini pula cikgu sertakan sekali contoh bilik mandi. Kalau awak nak salin pakaian, nak tukar pakaian ke kan, nak bersihkan diri, inilah ruang persendirian untuk awak. Tak boleh share tau. Maksudnya bila kita ada bilik sendiri, kita masuklah bilik kita sendiri. Macam tu juga. Macam awak punya parent pun ada bilik diorang kan. Jadi awak kena tahu beza mana bilik awak, mana bilik mak ayah. Okey anak-anak, tadi kita dah belajar 3 ruang kan, yang ada dekat tempat kediaman. Sekarang, cikgu nak ajar kamu semua, ini dia alatan dan bahan membersih ruang kerja tempat kediaman. Kalau rumah besar, rumah kecil ke, kalau awak tak bersih, apa akan jadi pada rumah tu? Ya, akan jadi kotor, tak selesa, debu, habuk, sawang kan, sampah merata-rata. Selesa ke tidak? Mestilah tidak selesa. Kita perlukan satu kediaman yang bersih, selesa dan tenang untuk kita diami bersama siapa? Bersama keluarga kita. Okey anak murid, alatan pertama yang kita akan pelajari pada hari ini adalah kita akan lihat ni apa ni? Bulu ayam. Bulu ayam ni ianya digunakan untuk mengelap meja. Maksudnya awak boleh sapu habuk-habuk yang ada di atas permukaan meja ataupun dekat permukaan rak-rak buku pun boleh sapu pakai bulu ayam. Ini contoh bulu ayam. Seterusnya yang kedua, kita akan pelajari peralatan kebersihan yang kita panggil ni pembersih vakum. Pernah nampak tak? Ada dekat rumah kan? Okey, sebenarnya pembersih vakum ini digunakan untuk menyedut kotoran pada kapet. Kapet ni sesuailah kita guna pembersih vakum, sebab kalau kita sapu dengan penyapu biasa, habuk tu tak keluar. Jadi bila awak pakai pembersih vakum ni, dia akan tarik segala habuk dan kotoran yang melekat pada kapet. Baiklah, alatan kebersihan yang seterusnya yang kita akan pelajari ialah kalau cikgu tak sebut pun anak-anak dah tahu kan. Okey, ini adalah penyapu. Penyapu tu digunakan untuk apa? Untuk menyapu lantai. Dekat sekolah pun ada tugasan untuk menyapu lantai kan. Dekat rumah pun samalah. Awak kena sapu lantai supaya hilang habuk, hilang debu. Supaya bila kita tapak kaki kita ni pun rasa tak rasa melekit ataupun tak rasa macam berdebu kan. Bila kita sapu, pastinya lantai tu dah tak ada debu ataupun kotoran. Okey, alatan kebersihan yang seterusnya. Siapa tahu? Siapa boleh baca dengan cikgu? Okey, jom. Mop dan baldi. Nampak ni mop. Ni mop dan ini baldi. Okey, tujuan apa mop ni? Untuk mengemop lantai. Nampak ni? Contoh cikgu sediakan gambar. Mop dengan baldi. Tujuan dia untuk mengemop lantai supaya lantai kelihatan bersih
dan berkilat, tak ada debu, tak ada kesan kotor. Jadi sekurang-kurangnya seminggu 1 kali kita boleh mop lantai dekat rumah. Seterusnya kita akan lihat, siapa tahu ni apa? Okey, ini kita namakan brushilling. Digunakan untuk membersihkan habuk dan sawang pada tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi tu maksudnya kita punya shilling rumah lah. Maksudnya yang macam ada sawang tu kan. Sawang yang kotor tu kan, yang macam awak tengok macam ada sarang-sarang tu. Sesuai lah kita gunakan brushilling. Brushilling ni dia punya kayu dia tu panjang. Jadi senang untuk kita tujukan ataupun untuk kita sapu di tempat yang tinggi seperti shilling rumah. Kalau tak bersih jadi tak syok jugalah kan. Kita punya shilling tu macam ada berhabuk, ada sawang, jadi tak sedap mata memandang. Ini pun sama, kalau boleh dalam sebulan tu sekali buat. Tapi terpulanglah kalau nak buat seminggu sekali pun tak apa. Janji buat, jangan tak buat langsung. Nanti shilling rumah awak bersawang-sawang, banyak spider kan. Kena selalu buat jugalah. Kalau tak boleh buat sendiri, kena minta bantuan siapa-siapa sebab shilling tu tinggi kan. Kalau awak rendah tak sampai, mungkin kena pakai tangga lah. Tengok dulu shilling tu macam mana. Okey, seterusnya kita tengok kain lap. Okey, ini kain lap kan. Kain lap ni macam-macam dah sekarang ada kan. Digunakan untuk membersih pintu gelangsar. Pintu gelangsar ni sliding door. Dan kabinet dapur. Tapi tak boleh guna, maksudnya awak tak boleh guna kain ni, awak tak boleh. Kalau dah lap cermin, awak khaskanlah ini untuk lap cermin saja. Kalau untuk kabinet dapur, ini kain untuk kabinet dapur. Maksudnya kat sini awak asingkan. Sebab kabinet dapur ni kadang-kadang berminyak kan. Jadi cikgu rasa tak sesuai untuk awak nak pergi lap pula awak punya sliding door ni. Asingkan. Maksudnya ada dua. Satu, kain membersihkan sliding door ataupun pintu gelangsar, dan yang kedua kain untuk mengelap kabinet dapur. Baiklah, sekarang kita nak tengok pula bahan pencuci. Biasanya bila kita nak cuci, kita nak lap ni kena ada bahan pencuci. Tak boleh celup pakai air je, nanti tak ada kesan, dia tak efektif sangat. Okey, kat sini ada 3 jenis bahan pencuci. Okey, yang pertama ni cecair pencuci lantai. Maksudnya sesuai digunakan untuk lantai saja. Okey, cecair pencuci cermin. Contohnya awak boleh lap sliding door ataupun kita panggil pintu gelangsar, ataupun tingkap kaca pun awak boleh guna pencuci cermin. Okey, seterusnya ni cecair pencuci serbaguna. Ini semua benda awak boleh guna. Nama pun serbaguna, jadi boleh guna untuk macam-macam. Tapi cikgu nak nasihatkan, kalau awak rasa macam was-was, minta tolong orang yang lebih dewasa untuk sama-sama untuk sama-sama perhatikan, untuk sama-sama guna dengan awak supaya tak tersilap teknik. Maklumlah mungkin ada dia punya kesan kan. Kalau salah guna, kalau kena kulit tu mungkin membahaya jugalah, kulit, mata, hidung kan, tempat-tempat sensitif ni. Jadi cikgu syorkan kalau awak rasa was-was tak tahu, mintalah tolong siapa-siapa supaya ada pemantauan sebelum menggunakan cecair yang cikgu tunjukkan ni. Okey? Kita pun dah masuk kesimpulan. Panjang cikgu bercerita, berceloteh hari ni kan. Yelah, kita pun lama tak jumpa kan. Okey, kesimpulan pada pengajaran cikgu pada hari ni. Okey, cikgu nak ingatkan, kita ni dekat rumah kita ada banyak ruang. Okey, ada ruang tertentu lah kan. Okey, dan kita kena bersihkan ruang ni untuk keselesaan sisi rumah. Okey, dan bila tugas
membersih telah selesai, awak pastikan alat pembersihan tu disimpan di tempat yang betul, seperti di stor ke, di dalam satu bilik ke, supaya apa? Supaya senang bila awak nak guna lain kali, awak tahu dah nak cari kat mana benda tu kan. Jangan simpan merata-rata, kadang-kadang ada juga berbahaya kan. Jadi untuk langkah keselamatan, simpan di tempat yang betul dan untuk memudahkan kegunaan yang seterusnya. Okey anak-anak, sekian, terima kasih.